Okay, Assalamualaikum guys. Okay, untuk video kali ni aku nak explain apa fungsi-fungsi dalam dashboard korang ni bila korang dah login, and then ni detail-detail korang, apa fungsi semua button-button ni. Tak kisah dekat PC ke dekat handphone ke, still ada benda-benda kat tepi ni tau. So aku explain satu per satu. Video ni agak panjang, harap korang tengok sampai habis lah supaya korang cepat faham. Okay, firstly kita ada button home. Okay, button home macam biasalah, button yang first kali korang akan keluar ni. Okay, dia ada bagi tahu tentang korang punya sale. Nampak ni, korang punya sale, kalau ada sale dia akan naik lah angka kat sini. Ni pasal admin punya apa ni lah, admin punya commission. Ni bila korang register, korang baca term and condition, iaitu saya sendiri ada charge RM3 setiap jualan daripada korang, daripada under customer korang. So korang boleh baca balik dekat term and condition kalau korang tak faham. Tapi ini admin punya fee lah, ini korang punya untung. Tapi gross sale, untung kasar lah, bukan untung bersih. Ini item berapa banyak terjual dalam masa 1 bulan. Ini reserve, ni berapa banyak order korang lah. Korang boleh tahu berapa banyak order korang dalam masa sebulan. Ini carta-carta dia lah, kalau sale naik dia akan naik lah. Okey, ni semua sama jugalah carta-carta dia. Ini kalau lagi ringkas lah, ada bagi tahu berapa banyak produk low, berapa banyak produk yang out stock, semua dia akan tunjuk semua. Jangan risau guys. Ini dekat home. Okey, dekat home. Okey. Okey, kita pergi dekat media pula. Kita explain satu persatu guys. So harap korang bersabar ya. Media ni macam kalau korang ada something upload macam gambar produk, dia akan save dekat dalam account korang. Dia akan save. So korang tak perlu nak risaulah. Andai katalah produk korang tu gambar dia korang terdelete, so korang boleh login dekat dalam ni, and then korang boleh dapatkan balik gambar tersebut lah. Okay, dia explain dia senang je, sebab media ni berkenaan dengan gambar-gambar lah, gambar-gambar. Okay, kita skip part ni, kita bagi bahagian produk. Okay, ini bahagian produk pula. Sorry guys, loading sikit sebab internet masa PKP ni memang agak slow sikit. Tak apa guys. Okay, ini produk. Produk ni untuk korang upload lah apa produk korang nak jual. Tapi dalam video ni aku just explain pasal dashboard ni dulu. Macam mana nak upload gambar produk ataupun nak start menjual produk, nanti korang boleh tengok video pasal macam mana nak jual produk. Ini kita explain pasal apa fungsi-fungsi dashboard saja. Okay, ini berkenaan dengan produk lah, produk apa yang korang upload nak jual kepada customer. Okay. Okay, ini kita skip lah, kita pergi bahagian order pula. Rasanya semua pun dah tahu kan, siapa yang dah berniaga dekat Shopee, dekat Lazada. Aku rasa korang pun dah expert dah benda-benda macam ni. Tapi bagi peniaga baru ni mungkin agak pening sikit lah. Tapi jangan pening lah kan. Kalau dah pening, kita jangan pening kan. Okay guys. Okay, order ni dia akan keluar lah notification kalau korang ada order. Customer ada order, ada place order dekat korang punya produk lah. Dia akan terkeluar dekat sini, notification dekat korang punya sini. So dia ada bagi detail customer, produk apa dia order, shipping address sama, dia bagi tahu. Untung korang, delivery, bila date semua. Nanti dia ada keluar order dekat sini. Okay, tapi dalam video ni aku tak explain pasal ni lah, aku explain pasal dashboard. Nanti aku tunjuk kat korang sampel bila korang ada order, and macam mana nak settlekan order tersebut. Okay, ini order. Okay, ini kita pergi skip, kita pergi bahagian kupon pula. Okay, kupon ni dia ibarat macam discount, voucher, something like that lah. Okay, korang boleh set add new, lepas tu korang boleh set up, letak voucher ke. So bila customer order dekat produk korang, dia place voucher code tu, and then dia dapat lah berapa persen diskaun yang korang buat. Nanti aku ajar korang set up. Tak apa, aku tunjuk sikit lah sebab benda ni tak lama pun nak set up dia. Okay, aku buka sikit. Okay, lepas tu tekanlah kod dia apa. Tulislah red 01. So nanti kalau dia order dekat sini, dia tekan, dia place kod ni, korang dapat lah berapa persen. Korang letak lah berapa persen nak diskaun. 10%. 10% tu macam RM10 lah tolak. Lepas tu berapa expired dia bila, start daripada bila, habis bila.
Nampak tak korang boleh buat promotion dekat Instagram korang kan. Siapa nak beli boleh key in kupon ni, date daripada ni sampai ni je, lepas tu dah kupon tamat. Okay, lepas tu korang boleh set up berapa minimum spend kan, baru dapat kupon tu, limit semua ni. Aku rasa korang pun tahu kan macam mana nak isi kan. Mana yang tak perlu nak diisi tu tak payah nak isi lah, kita buat simple sajalah kupon ni. So aku skip part ni, kita pergi part customer. Okay guys, kita pergi part customer. Aku rasa korang pun dah tahu kan, ini ibarat detail-detail customer lah. Bila customer dah order dekat korang, nanti detail-detail semua customer yang order dekat korang ada kat sini. So korang boleh print out kan, as a report lah. So tak payahlah susah-susah nak buat report sendirilah. Jangan risau, sebab sistem ni sangat maju lah, sangat senangkan kerja-kerja korang. Tak perlu nak pening-pening lah, nak tulis report lah. Dalam ni semua dah ada report, korang tekan download je nanti, and then semua report tu korang boleh kira sendiri. Tak payah nak set up balik semua, tak payah. Dia dah total kan berapa banyak customer, apa detail customer, email customer, location customer, semua dah simple guys. Semualah, bukan saja customer je. Daripada order produk ni semua korang boleh tekan ni, and then dia download lah. Delivery boy. Okay, kita skip part customer, kita pergi delivery boy. Delivery boy ni aku rasa tak payah nak isi lah, sebab ni kita kena abaikan lah. Ini kalau kita ada runner lah kan. Aku rasa kita tak guna runner, kita guna courier, betul tak? Ni kalau kita ada runner. Kalau kita tak ada runner, kita kosongkan saja, tak payah nak isi. Tapi kalau korang ada runner, korang isi lah. Tapi tak perlu isi pun, sebab runner dia tak boleh nak detect pun baca-baca ni. Okay guys, ini kita abaikan je dulu. Kita pergi bahagian staff. Sebab kita postage kita guna courier, betul tak? Kan, even guna makanan pun kita guna Grab, something like that, betul? So runner tu dia tak ada lagi company untuk runner tu, kita abaikan dulu. Okay, staff ni kita boleh hire lah, kita punya team. Andai kata kita ada pekerja, and then dia nak login dia punya account dekat sini, and then korang boleh set up lah apa saja benda yang dia boleh limit kan, apa saja benda yang dia boleh tengok. Contoh dia pekerja korang, dia settlekan bahagian order. So korang set up ini order saja yang boleh dia tengok. So aku tunjuk sikit lah supaya korang faham sikit bahagian ni. Ni aku tunjuk korang. Okay, korang isi user, korang isi email dia, korang isi nama, korang isi ni, korang tekan ni, and then make sure email ni email dia yang aktif sebab nanti password, nampak dia tak ada tulis password kan. Password nanti dia akan email dekat korang. Password tu random, nanti korang dapat password, lepas tu password tu korang untuk login saja, nak tukar korang boleh tukar sendiri nanti. Dia akan bagi random password nanti, tapi dia akan bagi kat email. Make sure email yang korang isi ni betul. Lepas tu korang boleh tekan sini, nampak ni, korang boleh adjust. Dia boleh handle apa saja. Staff korang ni dia boleh handle apa saja. Dia boleh handle ni, dia boleh handle tu, dia tak boleh handle ni, dia tak boleh handle tu. And korang boleh tengok, korang boleh off on sendiri. Ada certain benda ni privacy, betul tak? Korang tak boleh nak bagi dia nampak kan. Contoh dia handle bahagian produk je, bahagian payment dia tak boleh nak handle. So korang boleh off kan. So nanti button-button, ada certain button ni dia tak ada. So aku rasa korang dah faham dah. Nanti korang yang boleh adjust sendiri. Okay, kita skip part ni, kita pergi part refund. Part refund ni aku rasa semua orang pun tahu kan. Bila customer request refund kan, customer tak suka ataupun produk korang tu terlalu lama ke apa, customer akan request lah refund, and then dia akan keluar notification kat ni. Sama ada korang nak refund atau tak nak refund, dia ada button dekat sini lah. Kalau tak nak refund, korang boleh tulis lah apa reason semua, nanti korang send. So customer akan dapat lah detail-detail. Nanti aku rasa benda ni sangat senang lah, korang pun faham. Okay, kita skip part setting. Setting ni dia lebih kepada korang punya store lah, kedai korang kan, nama, gambar DP store korang, lepas tu ni tu kan, detail-detail description macam bio kan. Nak tunjuk email ke tak nak tunjuk. Ni ibarat setting ni ibarat korang punya bio apa ni lah, page punya ni. Lepas tu dalam store ni dia ada tulis ni semua detail-detail ni, payment, bank transfer. Isi lah
dalam setting ni apa yang semua ni korang perlu isi. Bank transfer, nama bank korang. Macam ada certain benda ni bank ni macam IBAN ni ni tak payah isi sebab ni luar negara. Macam IBAN ni korang tak perlu nak isi, korang kosongkan je. Macam Swift code ni pun sama. Ini luar negara punya bank, so korang tak perlu nak isi benda-benda yang macam ni pun tak payah. Bank address pun tak payah juga. Korang cuma isi 3 benda ni saja. 1, 2, 3. Nama bank korang, account bank korang, account name. Ni nama bank. Bank Maybank, kalau Maybank lah. Lepas tu nama korang lah, nama bank korang, nama company bank korang ataupun nama personal account bank korang. And then nombor account. Then korang tekan ni save kat tepi ni, save. Itu saja. Korang boleh isi lah nanti. Delivery time. Ini tak payah isi sangat sebab kita pun tak tahu tau bila delivery time ni berapa semua kan. Korang dah set up awal-awal lah dekat yang order tadi, betul tak? Berapa lama order korang akan sampai. Yang time ni kita tak boleh set up sebab kita sendiri pun tak tahu kan. Sebab kita, ini bukan kerja kita, ini kerja courier. Dia yang tahu pukul berapa dia akan sampai ke rumah customer semua tu, betul tak? Okay. Yang ni pun kosongkan dulu. Kalau korang ada detail-detail macam Facebook ke apa, korang letak. Yang ni bahagian polisi lah. Okay, bila korang ada rules lah, korang tak boleh nak refund ke apa, korang isi lah rules korang. So at least customer tahu, oh korang ada korang punya rules, korang ada polisi korang. Kalau barang tu dah order lebih daripada 24 jam, kita tak boleh nak refund. So korang tulis lah, barang dah order lebih dari 24 jam tak boleh refund. Then korang save. So customer baca nanti, oh aku tak boleh refund, cancel lah. Ni semua berkenaan dengan korang punya polisi lah, korang punya rules. Customer support. Ini macam customer nak contact korang lah, nak tanya produk korang ke apa. Apa yang dia boleh isi lah, apa yang dia boleh direct PM korang. So nanti dia akan dapat tahulah. Ini timing korang punya kedai buka lah. Open hari-hari lah kan, kita buat bisnes online. Ini korang isi lah sendiri. Kalau korang vacation, lepas tu yang korang punya store ni tak terbuka, korang setting lah. Korang off berapa hari, bila open balik. Okay, kita skip part setting lah. Kita pergi part payment. Kalau korang tak faham, korang boleh tengok balik video ni lah, slow-slow. Part payment ni kita, tak silap aku, payment di antara korang dengan usaha sendirilah kan. Korang nak okay, part payment ni lebih kepada macam korang nak re-withdraw duit korang. Okay, korang kena faham bila customer order, dia akan payment tau, bukan terus ke account korang. Dia akan payment ke account usaha sendiri dulu. Kita orang akan pegang semua duit order-order korang. And then dia akan bagi tahulah duit korang ada berapa semua kan. Dekat sini lah dia akan tulis lah. Ni ibarat transaction, bank transaction. Sama juga macam Shopee. Shopee pun sama juga. Kalau korang daftar peniaga, and then dia sistem yang sama juga. And then korang nak duit korang tu, korang nak withdraw, korang tekan dekat sini. Korang tekan withdraw. And then dia bagi tahulah berapa total korang punya duit tinggal. And then kau nak withdraw semua, tekan je lah, tekan semua, nanti dia keluar dekat sini. Lepas tu dia naik total dekat sini. Lepas tu tekan withdraw request dekat sini. Korang mark mana yang satu korang nak tu. Ini masih kosong, so aku tak boleh nak explain lagi. Tapi kalau korang dah ada order, nanti dia boleh mark kat sini. And then korang tekan request. So benda ni akan dapat akan terus dapat ke usaha sendirilah. And then kita orang akan transfer korang dalam masa 24 jam hingga 72 jam. Korang boleh baca polisi balik dekat term and condition balik masa korang nak daftar ni dekat website usaha sendiri. Kita orang ada bagi tahu. Okey, ini barat macam korang nak apa ni lah, withdraw duit korang. Ini macam account korang lah, account bank korang, something like that. Korang boleh request balik transaction semua, korang boleh request duit korang semua kat sini, kat payment. Okey, kita skip part ni, aku rasa korang pun dah faham. Follower, kita pergi part follower. Follower ni dia ibarat macam korang ada follower lah kan. Korang punya account ni customer dia boleh follow tau.
korang punya account. So dia ada tunjuk lah customer-customer yang follow korang. Macam tu je lah, dia tak ada apa yang susah sangat. Checkbox. Okay, untuk platform ni kita ada checkbox lah. Bila customer chat dengan korang, dia akan keluar detail dekat sini lah, and then korang boleh reply customer tu. Customer nak tanya urgent lah, sebab kita tak boleh WhatsApp kan. Customer nak tanya urgent, dia akan chat korang. Korang boleh tekan checkbox ni, korang reply customer korang melalui checkbox ni saja. Okay guys, senang kan? Support, simple je guys. Kita explain ni simple sebab kita nak explain pasal dashboard ni saja. Perkenaan dalaman nanti kau boleh tengok next video. Support ni lebih kepada support, sekejap aku tengok balik. Support ni kita abaikan je lah dulu, okay? Sebab ini berkenaan dengan order-order korang jugalah. Nanti dia kalau ada keluar, dia keluar lah. Kalau dia tak ada keluar, korang abaikan saja. Sebab benda ni tak ada kena-mengena di antara korang dengan customer pun, kan? So korang abaikan support ni. Kita fokus part yang penting-penting saja. Okay, kita skip pergi bahagian report. Okay, report ni lebih kepada korang boleh dapat report sale korang. Korang boleh tengok berapa setahun korang punya sale, last month punya sale, last 7 hari punya sale, this month punya sale. Korang just tekan je button-button ni, nanti dia akan set up. Korang nak tengok this month punya sale, and then korang tekan this month. Lepas tu korang boleh print. Nampak tak? Korang kalau ada kedai ke something like that ke, korang dapat tahu dah berapa untung bersih korang, untung kasar korang, berapa untung bersih korang, berapa total refund, berapa banyak order sebulan, berapa banyak item, charge shipping, berapa dah masa sebulan, berapa pula shipping kena bayar. Ni semua lengkap lah segala-galanya. And then korang tekan print je. Korang tak payah nak set up sendiri. Kalau tidak, kalau korang buat business manual, nampak korang kena buat report korang sendiri. Tapi kalau dekat sini tak payah guys, kita dah sediakan sistem yang sangat membantu rakyat Malaysia. So korang tinggal download saja, and then dah siap, kan? Tak susah pun, that's all, senang. Okay, kita skip part tu, kita pergi part review. Review ni ibarat feedback daripada customer ataupun renting lah. Dia akan keluar kalau customer renting produk-produk korang. Contoh produk korang nice lah, itu customer tu bagi 5 star ke, dia akan keluar dekat sini lah. So korang boleh tengok, produk mana yang paling banyak request. So daripada situ korang dapat tahu, okay, produk ni yang paling banyak request, produk ni yang paling bagus ni, so aku kena lebihkan lah stok produk ni sebab banyak gila feedback. Something like that lah. Dia membantu jugalah benda ni guys. Okay, kita skip part tu, kita pergi part ledger book. Okay, kita pergi part ledger book. Okay, ini lebih kepada untung bersih korang lah, kan? Berapa banyak untung bersih korang, berapa banyak korang dah withdraw dah masa sebulan ni, kan? Berapa banyak total refund. Macam tadi report tadi dia bagi tahu untung kasar. Ini lebih kepada untung bersih korang. So korang boleh tekan lah withdraw semua, kan? Something like that. Dia macam transaction jugalah. Dia akan keluar kat sini. Dia berapa banyak kredit, debit ni berapa banyak keluar duit, date. Dia macam transaction dekat dalam bank lah, kan? Kredit, debit ni keluar, kredit ni masuk. Berapa banyak dia masuk, berapa banyak dia keluar. Dia macam transaction je. So senang, dia boleh tunjuk show all. Semua ni guys, senang. Ni sangat senang. And then aku rasa itu saja untuk dashboard. Tak ada yang pening-pening pun. Korang pun boleh survey sendiri, boleh tengok sendiri mana yang kurang, mana yang lebih. Korang boleh belajar sendiri. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Thank you. Assalamualaikum. Thank you guys.